Itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi dalam perkara berkaitan dengan kecacatan haji. Kita dah di muka surat 536, dam yang wajib dan apa yang boleh menggantikannya. Sebagaimana yang kita telah pelajari, hukum hakam yang berkaitan dengan melakukan haji ada 3 perkara. Pertama, rukun-rukun haji. Okay. Rukun haji boleh ditinggal. Tinggal haji kita wajib qada dan sah. Di qada. Yang kedua, wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji itu boleh diganti dengan dam. Dan yang ketiga, sunat-sunat dalam haji. Ya, ada masalah lah. Baik. Hari itu kita insya-Allah akan mengetahui tentang dam yang wajib dan apa yang boleh menggantikan dam. Dam tersusun dan ditentukan. Dan jenis ini wajib dikeluarkan apabila meninggalkan salah satu daripada wajib haji yang telah kita sebut ya. Apa contohnya ya? Macam kita berniat di miqat, macam kita melontar jamrah, 3 jamrah. Kita bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Ya, semua haji wajib haji. Sekiranya seorang meninggalkan salah satu wajib haji, pertamanya, dia wajib menyembelih seekor kambing. Wajib menyembelih seekor kambing yang layak dikorbankan. Sama macam kambing korban lah. Dengan syarat-syaratnya. Kambingnya mesti umur sekian, mesti tiada cacat dan sebagainya. Ataupun 1/7 lembu atau unta, masih ada kambing 1/7 daripada lembu atau unta, sama macam korban. Sekiranya dia tidak mendapatinya, ada juga, ada orang jual sapi, unta, ada jual kambing, dia wajib menggantikannya dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari sewaktu haji, masanya masih di Mekah, dan 7 hari apabila balik ke negerinya. Itu ringan lah. Kita sih dapat bayar beli ekor kambing. Mungkin saya ada duit. Atau saya ada orang jual kambing saya. Unta pun saya ada. Sapi pun saya ada. Atau kita saya ada duit pakai beli. Maka pilihan yang ketiga, kita puasa selama 7 hari, 3 hari puasa di Mekah, masa tak ngaji haji, dan 4 hari lagi puasa ya apabila kita dah sampai ke negeri kita. Puasa 7 hari semuanya. Okay? Dam yang termasuk dalam jenis ini ialah dam haji tamattu'. Orang yang mula haji tamattu' aja yang ada dam tu. Apa tamattu'? Kita dah minggu lepas. Tamattu' tu artinya kita bersenang-senang lenang sambil ngaji haji. Kalau kita mula umrah, kita boleh bertukar baju kita dengan baju biasa. Kain ihram buka, kita tahallul, gunting sikit rambut. Tahallul namanya. Kita boleh balik ke hotel, kita tukar baju biasa.
Nunggu sampai 9 Zulhijjah, barulah kita naik ke Arafah, makai ihram lagi. Okay, dari Mekah. Jadi kita relax sebulan lah. Kurang kuit pergi Masjid Haram, pergi shopping, pergi apa. Tanpa ada batasan. Saya dah takut bunuh nyamuk, saya dah takut pakai minyak wangi, saya dah takut dengan jambut rambut. Karena kita ada di luar ihram. Tapi, bayar dam sembelih seekor kambing. Mungkin kita maulah haji secara tamattu'. Sialah bayarlah nak. Sebab kata ada nak pergi haji minggu lepas nak duduk saya 700 kini tu. Bayar 700. Dengan tabung haji, tabung haji menguruskannya. Dulu murah. Masa saya belajar dulu 150. Kayak naik 300. Akhirnya itu melambung naik 700. Tahun depan saya tahu lah. Jangan 1000. Ayat. Dam dan tidak sempat wukuf di Arafah. Dam yang termasuk dalam jenis inilah dam haji tamattu' dan tidak sempat wukuf di Arafah. Sempat wukuf di Arafah, ketinggalan. Makanya bayar dam tadi. Sempat wukuf di Arafah ya bagi orang mula haji tamattu'. Setelah tahallul daripada umrah, barunya nyembelih kambing tadi. Tahlul artinya gunting rambut. Gunting atau cukur. Pilihanlah. Boleh cukur, boleh gunting. Orang perempuan gunting aja, boleh cukur. Orang perempuan gunting aja, boleh cukur. Menyam cukur, berdosa. Kena orang perempuan boleh bercukur. Kita bukan Sami Buddha puan cukur rambut. Jadi kita menyerupai orang laki boleh bercukur pilihan, tapi bercukur lebih afdal daripada bergunting. Karena Nabi nyebut 3 kali muhalliqin, orang bercukur kata Nabi, bercukur. Jadi sekali muqassirin, gunting sikit. Sebanyak ni rambut kita gugur, masa tak nyukur banyak rambut tu nah. Sebanyak itulah dosa kita, insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi kebanyakan jemaah haji dengan saya bercukur lah. Lagi punya kali pertama pergi haji. Pergi umrah pun sama juga. Bercukur lebih bagus daripada bergunting sahaja. Kecuali sebab-sebab tertentu lah. Baik. Yang pertama, dam bagi haji tamattu' dan perkara yang berkaitan dengannya. Apa tadi? Pertama, nyembelih kambing. Masih ada kambing atau saya ada duit beli kambing, nyembelih unta bahagiannya. Dan sapi. Saya ada juga puasa 7 hari. 3 hari di Mekah puasa. 5 hari di baki apabila dah sampai ke negeri kita. Dan yang kedua, dam pilihan dan ditentukan. Dalam jenis ini wajib dikeluarkan apabila melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika ihram seperti mencukur rambut atau mencabut rambut, cabut bulu. Dia kena dam juga. Cabut bulu. Memotong kuku. Ada jenis suka gigit-gigit. Terasa nak. Gigit dah tanggal. Aku dalam ihram.
wajib bayar dam. Dan seumpamanya makin minyak wangi, munuh nyamuk, munuh lalat, berburu. Semuanya orang yang melakukan perkara itu wajib menyembelih seekor kambing, sama juga. Atau puasa 3 hari. 3 hari aja puasa. Atau menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari. Atau bersedekah 3 gantang makanan seperti bali, gandum, beras. 3 gantang sedekah. Okay. Apa dek? Karenanya melakukan perkara yang diharamkan ketika haji. Apa? Nyukur rambut, cabut rambut, ngerat kuku, dan seumpamanya. Ada banyak lagi. Maka wajib menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi 3 gantang makanan asasi kepada fakir miskin. Ya, 3 ya. Ya, ringan sikit nak. Beri 3 gantang. Makanan asasi. Tanggal rupa lah. Apa makanan asasi orang saya? Orang yang diberi kita. Ada yang makanan asasinya beras. Ada yang makanan asasinya jagung, bali. Ada makanan asasinya gandum. Berilah 3 gantang. 3 gantang, 3 gantang. Bagi setiap orang miskin, setengah gantang, lain-lain kepada 6 orang miskin. 6 orang semua orang miskin yang beri. 3 gantang bagilah. Sini yang beri di Mekah. Dia boleh beri di Malaysia. Beri di Mekah, bagi setiap orang miskin, setengah gantang gandum. Kan 3 gantang teh, setengah-setengah. Jadi 6 orang. Beri di Mekah. Biasa kita beri tabung haji lah. Tabung haji ngurus semua. Kita lepas tangan. Beri rega je duit. Berapa segantang? Kata segantangnya RM20. RM60. Berapa segantang? Beri. Kafarah ini diwajibkan jika seorang itu menggugurkan 3 helai rambut atau memotong 3 batang kuku, 3 gigi kuku dipotongnya atau 3 gigi rambut diguntingnya, dicabutnya. Maka wajibnya membayar apa teh? Pertama menyembelih seekor kambing, kedua puasa 3 hari di Sinun di Mekah. Dan ketiga memberi 3 gantang makanan asasi di Mekah sebanyak 6 orang miskin. Setiap seorang miskin setengah gantang. Jadi 6 orang 3 gantang. Okay. Kemudian nombor 3, dan pilihan dan seimbang. Dam jenis ini wajib dikeluar kerana memotong tumbuhan atau membunuh binatang buruan. Siapa yang melakukannya, dia pergi Sinun, dia motong rumput ataupun pokok di Mekah. Tangga kacak lah pokok, pak kerat. Atau sambil-sambil berjalan dicabutnya. Pokok Karena kat kini tu ada pokok di Arafah ya. Dulu tahun 80-an saya ada pokok di Arafah. Ditanam Arab Saudi, pokok besar tinggi-tinggi dah. Kena hutan di Arafah. Dulu saya ada. Jadi bahayalah. Ada pokok Si terasa kita naritnya, mutus rantingnya. Ataupun berburu, tangganya kacak nak. Geramnya nangga. Rosak misalnya. Melimpas padang pasir. Tangkap. Ditangkapnya, disembelih. Sesiapa yang melakukannya, 2 perkara ya teh. Apa? Pertama, memotong tumbuh-tumbuhan.
yang ada di tanah haram dan membunuh binatang buruan. Siapa yang melakukannya di sinilah di Mekah atau di Arafah atau di Mina, sekiranya terdapat binatang ternakan yang menyamai buruan itu atau menyerupai gambarannya, dia wajib menyembelih binatang ternakan tersebut di tanah haram. Oh, mudahnya cari, katalahnya buru arnab tangkapnya. Nya cari binatang yang sama macam arnab ya, untuk disembelih di tanah haram. Dan membahagikannya kepada penduduk tanah haram yang miskin. Wah, complicated lah nak cari orang miskin sini, bukan senang. Okay. Mungkin ada orang-orang luar, orang-orang Afrika yang minta sedekah. Banyak nah kita ada di tepi-tepi Masjidil Haram. Ada yang duduk, yang cacat dan sebagainya. Atau berpuasa setiap hari bagi setiap cupak makanan. Wah, berapa cupak makanan nanti kalau dibandingkan dengan harganya? Kalau 10 cupak, puasa 10 hari. Kalau 3 cupak, puasa 3 hari. Sekiranya buruan itu tidak ada yang serupa dengannya, dia boleh memilih antara dua perkara. Memberi makan atau berpuasa. Kecuali burung merpati, dia wajib menyembelih seekor kambing. Burung merpati banyak nah di Mekah ya. Mungkin kita nangkap burung merpati ya di Mekah ya, wajib kita dendanya ialah menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Mumpuk merpati. Nah ialah banyak tangga saya di Mekah. Geram terang-terang, mau gemuk. Pap tangkap, sembelih, makan, dah. Apa bayar? Bayar seekor kambing. Beli kambing, sembelih, hadiah kepada fakir miskin. Ya dendanya. Dendanya. Padahal burung merpati dia kecil nak kalau nak banding dengan, tapi itulah ketentuan agama kita. Siapa nyuruh kita mula kerja itu? Nah, baik kita di sini perlu jaga-jaga. Jangan sembarangan. Sembarangan kena denda. Baik mau ada duit, saya duit. Kenapa kita bayar denda? Silakan no puasa aja. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, dam yang tersusun dan seimbang. Dam jenis ini wajib dikeluarkan kerana ihsar. Nya terhalang. Nya nak masuk Mekah, tidak immigration halang. Ini pasport kau. Oh, pasport kau si sah bisanya. Si boleh masuk. Ya ihsar. Ataupun di Mekah ada perang. Si boleh masuk Mekah. Ini dah di sempadan dah nak masuk. Immigration larang, si boleh masuk. Ada orang perang di Mekah. Misalnya. Atau ada jangkitan penyakit di Mekah. Si boleh masuk. Ya ihsar. Apa damnya orang kena ihsar itu? Orang kena sekat si boleh masuk Mekah. Oleh itu siapa yang terhalang daripada menunaikan haji setelah memakai ihram, nya dah niat nak mula haji. Dah pakai kain ihram. Pertamanya dia hendaklah menyembelih seekor kambing di tempat dia terhalang itu. Di tempat pos immigrationnya ada orang jual kambing, saya beli siko. Sembelih saya agih-agihkan kepada fakir miskin. Wah. Lalu bekerja sepanjang dah kita beli kambing. Iyalah. Tapi bukan kita mau. Kerajaan Saudi melarang masuk. Kita dah pakai kain ihram dan niat haji, si dia benar masuk. Disebabkan sesuatu perkara lah. Mungkin kerana pasport kita, visa kita udah expired. Mungkin kerana apa aja lah.
tak terhalang siapa masuk, maka kita wajib menyembelih seekor kambing, kemudian dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Sekiranya tidak mampu memberi makan, dia hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan itu. Makanan yang mau diukur berapa cupak? Seekor kambing nanti. Mun 20 cupak, rega seekor kambing ni tadi, maka kita puasa 20 hari. Berat tak? Berat. Tapi syukurlah. Pernah kita kena benda ke daerah. Kerana kita berjaga-jaga. Atau kita kena, tapi kita sih tahu. Kadang-kadang jemaah haji itu si belajar, si khusus, belum pergi. Si tahu. Wahanya tak dah cabut rambut. 5 IG cabut. Katal, cabut. Akan kena bayar dam bayar denda. Atau kuku dikerat-kerat. Kita kerat kuku. Kena. Kuku kepanjangnya lah. Kita akan dalam ihram. Kadang-kadang jemaah haji nak tua-tua Nyesik tahu. Antara nyesik khusus. Si belajar tentang hukum hakam berkaitan dengan haji. Datang sini nyamolah benda-benda nak dilarang. Dan nyesik tahu yang dirinya wajib bayar denda. Pulanglah ke Malaysia ngembak haji yang cacat. Baik, tajuk kita tadi, kecacatan haji. Saya dapat mabrur lah hajinya. Dapat mabrur, dapat Marlboro aja. Mabrur siapa? Marlboro dapat. Rokok. Kena si tahu. Makanya orang nak pergi haji perlu kursus. Jangan si kursus. Ada seorang hamba Allah dulu. Itu jemaah saya lah. Apabila di Arafah, marah di Makkah Arafah. Mau pergi marah. Sama ada pahal kita marah. Pahal kau jemur kami orang situ. Tanya anak saya. Yang pada kami itu jemurnya. Dia nak panas. Masa saya ni ada ekon. Tahun 80-an. Pahal kau jemur kami orang situ. Yang upah bagus kita di Mekah. Ada bekon, ada kipas angin, hotel. Pak kita diam yang kau ngembak kami. Ke Padang untuk jemur kami itu sampai kering. Pahal. Madangnya tu lah wukuf di Arafah namanya. Si faham? Dia tu orang Melano. Masa orang khusus si faham, orang tua. Orang khusus ya, si ada orang Melano yang beri khusus. Khusus ke bahasa Melayu Sarawak. Ini tu Telabau. Telabau Melanau. Si pandai Telabau. Si faham lah. Okey. Kemudian Mbak melontar, udah di mana? Tu, ini semua dengar. Mbak melontar, berilah batu hanya 21 IG. Kau untuk 21 lah. Dia raupnya batu, tikamnya semua. Raupnya batu nak beri kita tikam. Madanya sampai ke Jamrah sikit, ni batu kita sini. Aku tikam aku semua. Sikit tu. Kalau nak tempat melontar kan 3. Situ 7. Tangnya, dia raupnya, tikamnya rasa sikit, 21 sikit. Lelah lagi kita mencari batu pakainya. Lelah lagi kita mencari batu pakainya. Ayah bukti orang yang pergi haji, 1, mungkin dia si faham khususnya. 2, dia semua dengar, orang khususnya tidur. Okey. Atau posisi fahamnya si nanya. Patut bila kita si faham, tanya. Sebab kita belajar tentang haji itu, jangan nunggu musim nak pergi haji. Itu alhamdulillah lah.
kelas kita tu kelas tentang haji. Sekurang-kurangnya dapat memberi ilmu kepada kita sekurang-kurangnya. Okey. Kita waspada. Baik. Kemudian dam yang tersusun dan juga seimbang. Dam jenis ini dikhusus kepada orang yang melakukan jima' nyanyi tubuh bininya di Mekah. Yang masih dalam ihram. Oleh itu sesiapa yang berjima' sebelum tahallul awal, sebelumnya bertahallul, gunting rambut, dia wajib menyembelih Allah seekor unta. Apa ke unta? Unta beribu ke? 5, 6, 7 ribu. Kedek tu jangan-jangan 10 ribu. Ayalah kau, sabar-sabar. Dah kena denda nyembelih seekor unta. Menyembelih seekor unta. Sekiranya tidak mampu, saya ada duit, hendaklah menyembelih seekor lembu. Si mampunya beli unta mahal gila, beli lembu aja. Lembu murah sikit. Ini tu pun di Sarawak tu, sapi pakai korban yang rega ya, 10 ribu, 7 ribu, 8 ribu. Belasan ribu, mana gemuk besar lagi, 14 ribu. Ya kita situ, duit Saudi ni sini, duit Saudi kan besar sikit daripada duit kita. Kalau si dapat menyembelih seekor lembu, hendaklah menyembelih 7 ekor kambing. Banyak juga. Sekor kambing saya nanya tadi, jual di Metang. Kambing 2,000 sekor kambing. Untuk seorang 2,000. 7 ekor. Apa? Nyembelih 7 ekor kambing. Allahu Akbar. Punya si mampu unta, sembelih lembu, si mampu lembu, 7 ekor kambing. Si berdaya jualnya, si apa jualnya nyembelih seekor kambing. Mungkin si ada duit ke macam ni. Dibelikan makanan, hendaklah dinilaikan harga unta dan dibelikan makanan mengikut nilainya serta disedekahkan kepada fakir miskin. Mesti larat, beli seharga unta makanan untuk disedekah kepada fakir miskin. Kena yang jadi terbeban gila ke daerah. Kerana kamu melakukan benda yang dilarang masa haji. Siapa nyuruh? Lewat je kau. Si tahu kah? Si kursus? Ya salah kita. Nya tidur dengan isterinya. Waktu masih dalam ihram, belum pergi bertahallul pertama. Besarnya pun dendanya. Hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan. Mesti dapat pergi beli makanan seharga unta. Puasa mengikut setiap cupak harga unta. Harga unta yang kata 5,000. Berapa cupak? Banyak ya. Berapa cupak? Kata 30 cupak. 30 hari kau puasa. Puasa 30 hari. Sembelihan dan memberikan makanan tidak sah kecuali dilakukan di tanah haram. Mesti dipolah di Mekah. Si boleh bawa pulang ke Malaysia. Manakala berpuasa, dia boleh melakukannya di mana saja. Puasa boleh. Pulang Malaysia barunya puasa. Boleh. Semestinya di Mekah. Kecuali nak tadi.
Maksud dam tersusun ialah dia tidak boleh beralih kepada yang kedua kecuali apabila tidak mampu melakukan yang pertama. Ia adalah berbeza dengan dam pilihan yang diserahkan kepada pelakunya. Dia boleh melakukan apa yang dipilihnya. Sudah kita terang tadi. Maksud dam yang ditentukan di sini ialah syarak telah menentukan ganti yang seimbang dengan sama ada mengikut tertib ataupun boleh dipilih. Lawannya ialah dam seimbang. Ia bermaksud diperintahkan membuat penilaian padanya dan beralih kepada dam yang lain mengikut nilaiannya. Jadi semua dam-dam yang tadi telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Si boleh kita nak mubah-mubahnya. Mau kita si mau malah? Malas membeli kambing. Haji kau cacat. Haji cacat. Rugi lah. Kau pergi haji mungkin 10,000 duit kau pergi haji. Pulang ngembak haji cacat. Kan? Tapi orang situ si tahu nunggahnya haji juga. Patutnya tunggah haji cacat. Berapa haji? Walah cacat haji. Ya. Okey? Si sempurna haji. Bahaya juga. Kerana pahala haji itu besar. Sebab ianya perlu pengorbanan. Al-hajju mabrur, kata Nabi, laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain daripada syurga. Orang dapat haji mabrur, mati, terus ke syurga. Kena besar pahala pergi haji itu. Besar pahala pergi haji. Maka hendaklah dilakukan sesempurna yang kita terdaya. Sesempurna yang boleh. Kita perlu dengar ada seorang artis 60-an dulu. Pergi haji juga. Awal pagi dah turun ke masjid. Masjid Nabi. Sebenarnya awal gila elok buka. Kedua kan belum buka. 3:30 baru buka. Marahnya saya. Oi, mana? Kau tahu aku ni siapa? Yang Mas Menanjung lah. Kau tahu aku ni siapa? Tak tahu mana. Setahu saya nama kau begini. Aku ni Datin. Yang ada adiknya Datin. Yalah, tak kira lah Datin ke siapa ke situ. Saya kan nasihat. Jangan pergi awal sana. Takut nanti di jalan mungkin diganggu oleh orang dan sebagainya. Nyempuan kan? Kau tahu punya pada aku ni kali kelima dah datang kat Mekah ni. Umrah 3 kali, haji ni kali kedua. Tak usah kau nak ajar aku lah. Jangan nak saya. Marah saya. Kita raja jadi marah. Saya bukan nak ajar, maknanya saya sebagai pekerja sini memberi nasihat je lah, itu je. Pergi jualnya. Pergi jalan. Bayang subuh sini. Ni seorang diri berjalan. Bayang subuh. Kat semayang subuh saya pulang ke hotel balik. Dalam pukul 6, pukul 7, pukul 8 macam ya, anaknya datang. Ustaz yang ada, mak saya belum balik. Saya padangnya mungkin mak saudari tunggu sampai waktu zuhur baru balik. Mungkinlah, kan kami orang macam anak. Tunggu sampai waktu zuhur, belum dia pulang. Asar, belum dia pulang. Maghrib, belum. Isyak, belum dia. Ini 7 dah itu. Habis orang dalam masjidnya dah keluar semua. Nya tak belum. Ini tak 7. Carilah kami orang masuk dalam masjid, cari masih ada. Cari lah,
luar-luar masjid kali ada guguk ke rebah ke apa ke. Tiada. Kemudian pukul 2 ya pagi lagi pukul 2 adanya datang. Nya datang dalam keadaan takut, dalam keadaan tudungnya tu dah belit semia tudung. Dah sentuh upah ni. Tudungnya dah sentuh upah lah. Baju bersentuh upah. Mana dari mana ni? Saya tadi sesat. Tak sembahyang subuh lagi saya ni. Subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak, isya tidak. Ni dekat subuh lagi. Sesat kat mana? Akan tadi saya melarangnya. Saya marahnya pergi awal gila. Tapi jawapannya sombong. Aku 5 kali dah pergi. Engkau pula nak ngajar aku. Aku dah umrah 3 kali. Haji ni kali kedua dia ni. Aku tahulah sini macam mana. Sesat sampai ke Kubak nanya. Kubak kan 5 kilometer daripada masjid Nabi. Jalan kaki. Cari rumah. Mujur ada orang Arab ya, nangga kad yang situnya Malaysia. Nombor nama hotel apa semua. Orang yang hantar. Coba gambarkan musik ada orang hantar. Macam nak berlaku tu Haji tahun ni ada tak? Nak viral nama ya. Hilang di Mekah. 6 bulan ke baru ditemu. Malam ni dulu. Malam minggu ya. Ada anaknya ditemu ramah dalam TV. Macam ni suasana. Bapaknya tiba-tiba hilang. Baru disahkan oleh kedutaan Madah. Bapaknya dah mati. Rupanya mati bulan Januari 2023. Baru ditahu setelah 6 bulan. Okey, jadi itu dah nangis ke kawan lagi minta maaf lah ustaz. Saya tadi cakap terlanjur sombong cakap. Itulah maknanya. Jangan cakap macam tu, kita ni di tanah suci. Jangan sembarangan nak cakap. Sombong macam tu akhir kan dah kena. Tak maaf. Kita maafkan je lah. Itu contoh. Contoh apa? Ketika kita mengerjakan haji, jangan ada dalam jiwa kita, cakapan kita, sombong, belagak pandai, dan sebagainya. Okay? Membuat kita jadi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Baik, masa kita dapat ditemu orang, mesti ada yang ditemu dalam longkang, ada temu dalam longkang. Guguk dalamnya. Macam-macam. Wal'iyadzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada perkara begitu. Baik. Syekh Al-Umriti Syarafuddin Yahya telah menghimpunkan perbincangan tentang kesemua dam-dam ini di dalam manzumnya Nuzumul Ghayah wa Taqrib, syairnya. Semua dam dalam ihram terhad pada 5 jenis. Yang pertama tersusun tertentu, ditentukan kerana meninggalkan wajib haji dan dilampungkan. Untuk syairnya. Sampai mula syair untuk ada. Syekh. Pertamanya dengan menyembelih seekor kambing dan berpuasa. Bagus juga lah syair tu. Pakai supaya kita faham.
Bagi orang yang tidak mampu sebanyak 10 hari, 3 hari sewaktu haji dan di tempatnya 7 apabila kembali ke keluarganya. Nak pada kita tadi. Kedua, dam dipilih ditentukan seperti mencukur ia daripada perkara yang dilarang, seekor kambing ataupun 3 hari, berpuasa ataupun cupak-cupak makanan. Untuk 6 orang miskin tanah haram, setiap orang mendapat sempurna setengah cupak. Ketiga, pilihan dan seimbang. Kerana memotong tumbuhan atau memburu haiwan, kalaulah buruan ada gandingan dari ternakan, maka hendaklah menyembelih gandingannya di tanah haram. Ataupun membeli untuk penduduk tanah haram bijian mengikut nilaian binatang itu. Yang sudah kita terang tadi. Ataupun ditukarkan cupak-cupak dengan puasa yang dilakukan setiap cupak 1 hari. Dan boleh dipilih berpuasa dan memberi makan kerana merosakkan beruan yang tiada gandingan. Keempat, tersusun dan seimbang. Diwajibkan kerana terhalang dikeluarkan di mana berlaku. Sembelihan kalau tidak mampu berilah makan makanan asasi yang sama nilaian sembelihan. Dan berpuasa apabila tidak mampu memberi makan yang sama cupak dengan harinya. Kelima, khusus bagi orang yang berjima. Menyetubuhi isterinya. Tersusun seimbang seperti yang keempat. Tapi di sini unta bagi yang ambil iktibar. Unta, padahal tadi lah unta. Nyembelih seekor unta. Dan selepasnya bagi yang tidak mampu seekor lembu. Kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Kemudian membeli makanan sewaktu ketiadaan dengan nilaian unta sekiranya didapati. Dan menukarnya kepada puasa jika tiada. Puasa tidak wajib di tanah haram. Sedangkan sembelihan dan makanan wajib di situ. Itulah tadi penyebab-penyebab kecacatan haji kita. Perlu kita ambil iktibar dan ambil pelajaran. Kita tahu kita pergi haji tahun depan tak? Dapat panggilan. Maka kita rojoklah buku tu. Okay? Mudah-mudahan dengan kita merujuk buku tu, kita dapat ilmu insya-Allah. Jangan kita jadi seperti mana contoh-contoh yang saya beri tadi. Okay? Orang mengerjakan haji ya, berlaku macam-macam. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Mungkin saya rasa setakat aja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.